Okey, baik. Kita nak tengok tajuk ini. Ini tajuk yang paling banyak disoal dalam tajuk 9. Kita duk ingat bab 1 tu dah popular dah. Tapi sebenarnya tajuk 9 yang paling popular ialah bab 2. Kita tengok dulu analisis pelajar. Dalam bab 2 ni, soalan perak PPC tu, dia dah tanya pada tahun 2021. Betul? Maksud, sama dengan kita, apakah maksud nasionalisme? Dia soal, Okey. Tahun lepas tak ada, 2022 tak ada, Dan kebanyakan negeri disoal nasionalisme di barat. Nasionalisme di Asia. Asia ni maksudnya apa? China, India, itu Asia, Nasionalisme di Asia Tenggara ini yang kita nampak paling banyak ialah Thailand. Betul? Kita kena tahu juga Thailand ni. Baik. Kalau kita tengok soalan negeri-negeri pelajar, okey, ke situ pula perginya, Okey. Kalau kita tengok soalan negeri-negeri tadi, pelajar nampak bahawa yang paling banyak apa? Pelajar nampak di situ dah. 2.1 dengan 2.2 pelajar. Cuba kita tengok situ. 2.1, 2.2. 2.1 soalan A. Betul? Maksud nasionalisme. Banyaknya. Kelantan, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis. Mana lagi? Selangor. Kalau kita tinggal ini rugi pelajar. Nasionalisme di Asia. Ada tak di Asia pelajar? Tak ada lah cikgu. Tapi nasionalisme di Asia Tenggara ada tak ada? Ada. Iaitu Thailand. Dan kita jangan tinggal juga 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 dalam buku teks di belakang. Kita akan buat slow. Baik. Bila kita nak tengok bab ini, saya minta pelajar tolong tengok soalan percubaan perak set 2. Okey, cuba kita tengok. Awak tak nak hantar pun tak apalah. Bila kita katakan soalan ini soalan mudah, pelajar. Soalan 1 ni biasanya nak membangkitkan semangat keseronokan. Kita baru masuk dewan. Kalau dapat soalan sukar, susah, lupalah. Jeritlah kita kan. Nak terkencing lah masa itu bukan? Kita nak relax dulu. Baik. Apakah yang dikatakan tentang maksud nasionalisme? Dia ada kata kunci pelajar. Nasionalisme ini ialah perasaan cinta. Kepada cinta ni kepada siapa? Kepada bangsa dan negara. Kalau sebab bangsa Melayu, berjuang orang Melayu. Berjuang untuk negara. Siapa? Di sini baru dapat 1 markah. Bila dia ada rasa sayang, cinta, dia akan bawa gerakan ataupun sikap apa pelajar? Untuk membebaskan negara ataupun negeri. Daripada apa? Daripada penjajah. Dia nak bebaskan negara dia, negeri dia daripada penjajah. Dah dapat 2 markah. Jangan kita seronok sangat bagi 2 poin. Bagilah seberapa banyak poin yang boleh. Apa lagi kita nampak? Dia nak bebaskan apa? Bebaskan negara daripada penjajah, bebaskan negara daripada cengkaman. Ini 1 markah. Kalau lagi apa lagi? Bebas daripada cengkaman ekonomi pelajar. Kita marah British ni, tak ada roja lain, nak ambil biaya timah saja. Ni betul gajah ni kaya pelajar dulu boleh tidur atas duit kita ni. Orang lah Apa lagi selain pada ekonomi? Bebas daripada, tak ada sosial nanti politik pula cengkaman daripada kebudayaan, budaya. Bebas daripada cengkaman budaya. Baik. Mana-mana yang pelajar jawab lah. Kalau soalan keluar 4 markah, kita boleh bagilah 4 markah. Kita buatlah ayat kita yang baik. Gunakan MK ke tak kisahlah Tengok balik.
Jangan ingat 2, saya kata. Ingat lebih daripada 2 poin. Ini popular dia belajar ni. Soalan popular. Kita kalau popular kita suka. KFC ya, popular suka. KLC tak nak. Ayam tiwa tak nak. Kita nak ayam KLC juga. Ngamuk kita ngemak kita ya. Kita hantar kaki sampai berlopak simen nak makan KFC. Baik, soalan. Tengok soalan kedua pelajar. Ini soalan mudah Mengapa berlaku nasionalisme di barat? Ingat pelajar, di barat markahnya 4 sahaja. Kalau kita kena bayangkan, kalau soalan ni 6, kalau soalan tu 8. Jadi kita kena hafal lah juga 8. Takut soalan esei. Jangan duk bayangkan soalan ini soalan struktur saja. Baik. Disebut di barat ada England, Amerika, Perancis. Kita keluarlah, kita merangkalah pelajar. England kita buat apa? Amerika kita buat apa? Perancis kita buat apa? Di England ni kenapa berlaku? Dia menentang apa pelajar? Saya letak warna hijau comel sikit. Menentang raja. Raja apa pelajar? Yang berkuasa mutlak. Udahlah mutlak. Dia membelakangkan apa pelajar? Membelakangkan parlimen. Belakangkan. Taklah belakangkan parlimen. Ada apa? Cikgu saya dah dapat 2 lah cikgu. Boleh? Ada tak? Sehingga membawa kepada wujudnya apa pelajar? R. Revolusi. Sehingga wujud revolusi. Revolusi apa? Revolusi keagungan. Bangun rakyat. Bangun menentang raja. Dah dapat 3 dah cikgu. Markah 4. Dah seronok dah awak. 3 pun dah okey dah. Tak cukup pelajar. Tak cukup. Baik. Amerika pula. Apa yang kita nampak di Amerika ni pelajar? Mereka ini menentang penjajah pun boleh. British pun boleh. Apa yang British buat? British ni pelajar, dia tidak melindungi hak rakyat. Tidak. Saya letak pangkah ini aja. Melindungi hak rakyat. Dan British dah tak melindungi hak rakyat. Dia mula memperkenalkan cukai. Bagilah contoh. Cukai apa? Cukai gula. Teh. Apa lagi? Jangan ngada-ngada lah cukai. Apa lagi awak nak bagi? Ini cukai 10% daripada makanan. Mampus. Kita nak jawab kan? Awak ingin cukai je GST. SST. Tak ada waktu itu pelajar. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 dah pelajar. Kita kalau markah 4, kita dah full mark. Kalau markah 6, kita dah dapat 6. Ada nak tambah lagi di sini? Mereka ni panjang pelajar. Mereka ada 2 perenggan dalam buku teks. Apa lagi? Cukup setakat itu kita nampak dah cukup dah jawapan kita kan. Cikgu Perancis tak nak buat boleh tak? Cukup lah. Buat apa kita nak buat? Sebab markah kita 4 saja. Baik pelajar. Mengapa? Nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan. Kita pun garis lah pelajar. Jangan malas. Seseorang hanya kepada negara atau bangsa. Tengok. Jawapan soalan 1 dah ada pada stimulus soalan C. Inilah maksud nasionalisme. Ni. Betul? Ini maksud. Nasionalisme. Stimulus ini jawapan kepada soalan 1. Tengok betul-betul pelajar. Dan nak tak boleh lah. Jawapan sudah ada di bawah. Baca dan faham sila. Confirm salin semua kan. Dia dah bagi. Mengapa semangat setia kepada negara bangsa ni penting pelajar? Kenapa penting? Ini rukun negara ke pelajar?
Setia kepada negara ni. Kesetiaan kepada raja dan negara, betul? Keluhuran perlembagaan. Saya kata, yang berkaitan dengan rukun negara ni pelajar, ini kita boleh lihat dalam bab 7 tingkatan 5. Rukun negara. Mengapa kita perlu setia kepada negara dan bangsa ini penting pelajar? Kenapa pentingnya setia? Kamu tak setia dengan awak, marah kita kan? Marah tak setia. Tengok orang lain je. Maksudnya setia. Kalau orang lain, kalau kita berpaling kepada negara lain. Bila berlaku satu situasi, kita tak sokong negara kita. Malaysia lawan Bangla. Kita sokong Bangla. Tak setia lah kan? Kenapa sokong Bangla? Oh, ya adalah. Udah, rupanya dah kahwin dengan Bangla. Baik. Mengapa semangat setia kepada negara ni penting pelajar? Siapa nak jawab ni? Ini tempat apa pelajar? Tanah air. Malaysia ini. Letak warna biru marah ni. Oh, biru Malaysia, oh tanah airku. Tanah tempat tumpah darahku. Nampak? Lagu tu dah ada pelajar. Ini tempat kita lahir. Dah tentu kita akan pertahankan. Macam mana kita nak pertahankan negara kita? Kita tidak akan burukkan negara kita di media sosial. Contoh. Bagi contoh. Kita tak burukkan kepimpinan negara kita. Apalah buat COVID macam ni. Penampu dapat. Tak boleh belajar. Apa lagi? Pertahankan. Kita juga akan apa? Sanggup berkorban pelajar. Berkorban ni, pengorbanan awak hari ni adalah pendidikan lah. Sanggup berkorban cuti demi memastikan. Korban juga. Berkorban. Sanggup menyertai pasukan. Beruniform. Sanggup. Macam-macam sanggup lah. Ini setia. Kenapa kita setia kepada negara kita? Ini tempat kita mencari rezeki. Macam-macam jawapan pelajar. Tak dapat jawab juga. Susahlah Baik. Clear pelajar yang ini? Okey, kita tengok soalan negeri-negeri. Bab 2. Tolong tengok balik pelajar. Tak jelas, tak faham, tolong bagi tahu. Okey, kita tengok ada negeri yang tak soal. Bila dia dah soal bab 1, dia tak soal lah bab 2, bukan? Sabah tak ada. Perlis pelajar. Perlis dia tanya, sama tak dengan awak? Cuma kita tadi 2 markah. Perlis 4 markah pelajar. Itu saya kata jangan hafal 2. Cengkaman ekonomi, cengkaman budaya. Apa lagi tadi? Dah dapat 2 dah. Pembebasan. Dapat lagi. Cinta. Dapatlah 4 markah. Kita pun right lah dapatlah 4. Sonoklah kita. Awal-awal dah dapat 4 markah. Tetapi soalan B pelajar negeri Perlis. Bagaimana sistem pendidikan? Tengok pelajar. Serta pengaruh luar dan serantau mempengaruhi gerakan nasionalisme. Ini 2 poin berapa pelajar? Cuba pelajar tengok dekat buku rujukan pelajar. 2.6, 2.7. Tengok. Kita tak baca bahagian ini. Mengapa sistem pendidikan dan pengaruh luar ni banyaklah Kita ada pengaruh daripada Mesir. Pengaruh daripada gerakan-gerakan nasionalis di rantau kita mempengaruhi. Cuba baca sekejap pelajar. Ambil 2-3 minit. Saya minta awak baca. Sebab ini jarang kita baca. Jarang kita buat. Okey. Tengok dulu sistem pendidikan. Jangan tak dapat jawab.
Okey, ambil 2-3 minit, baca jelas, faham. Jangan sekadar tengok saja. Okey, tengok betul-betul pelajar, baca. Ini soalan esei ni pelajar Soalan ini markahnya 8, jawapannya panjang. Okey, cuba tengok dekat buku teks, buku rujukan, apa saja. Dia nak di sini pelajar saya conteng sikitlah. Pelajar pun boleh conteng di bahagian mana-mana. Kita duk tumpu 2.1, 2.2, tiba-tiba keluar 2.6 dan 2.7. Yang pertama, sistem pendidikan pelajar. Okey. Macam mana sistem pendidikan ini mempengaruhi? Pelajar jumpa dekat buku teks, dekat buku rujukan. Jumpa tak perkataan moden? Pendidikan moden Islam. Jumpa tak jumpa? Okey. Yang pertama kita jumpa perkataan pendidikan moden Islam. Okey. Macam mana pendidikan moden ni? Dia buat apa? Melalui penubuhan apa pelajar? Madrasah. Nak eja madrasah pun tak tahu Madar. Dapat dah. Berapa markah agak-agak ni pelajar? Kita dah dapat 3 pelajar. 2. Pendidikan Islam, moden, madrasah. Apa yang madrasah dan pendidikan Islam ni buat? Dia meniupkan semangat. Bagilah contoh madrasah mana? Contoh madrasah mana? Ya, madrasah Al-Atas boleh. Madrasah Al-Masyur Pulau Pinang boleh. Madrasah Al-Idrisiah. Ejaan betul saja. Jangan Idrisiah macam mana? Bukan Idrisiah sekolah kita. Idrisiah tu dia Idrisiah, betul. YAH. Korang suka ada kawan di sana. Oh, ini ikut Idrisiah kot. Tapi tak apa, bunyi tu lebih kurang dah. Baik. Kita dah dapat lebih kurang. Contoh kita panggillah Madrasah Idrisiah. Idrisiah. Okey, baik pelajar. Dia juga ada sistem pendidikan ni. Orang-orang kita yang belajar di mana pelajar? Yang belajar di Mesir. Belajar di Mesir ni, mereka ni terpengaruh dengan satu gerakan yang kita panggil kaum muda. Jumpa ke? Ada kaum. Udah belajar di sana, memanglah ada kaum muda kan. Ini baru kita nampak sistem pendidikan ini pelajar. Boleh masuk lagi sistem pendidikan yang moden-moden. Contohnya MCKK, betul? Kita ada lagi sistem pendidikan daripada SITC. Apa tu SITC pelajar? SITC Maktab Tertua. Apa tu? Sultan Idris Training School. Waktu itu college. UPSI sekarang lah. Dah ada dah. Itu sebab dia suluh budiman waktu itu. Ya. Baik. Dia nak 8 lah. Cukup lah. Tak payah ada banyak lah. Kita pun nak cari sikit saja kan.
Okey, baik pelajar. Kita dah dapat kalau dikatakan pengaruh di mana? Luar. Baik, cuba tengok pengaruh luar pelajar. Pengaruh luar ni dia berkaitan dengan tokoh-tokoh yang kita jumpa di luar. Pengaruh apa pelajar? Banyak. Pengaruh gerakan Islam. Satu. Pengaruh gerakan. Kita nak ambil yang mudah-mudah saya pelajar. Ini awak nak jawab nanti. Di mana gerakan Islam ni pelajar? Di Mesir. Pengaruh gerakan Islah di Mesir. Apa gerakan Islah ni minta dia pengaruh sangat ni? Ini kaum muda pelajar. Dia minta buat apa? Buat pembaharuan. Saya bagi ayat yang mudah pelajar. Ataupun progresif sikit lah. Dia lebih aktif. Pembaharuan kita nampak di sini. Lepas itu juga pengaruh gerakan Islah itu ada juga pengaruh daripada negara apa pelajar? Pengaruh dari negara Macam mana pengaruh dari Jepun ini mempengaruhi pelajar? Sebuah negara yang kecil, betul? Jepun kecil ya. Berjaya mengalahkan apa? Negara Rusia, negara besar. Itu poinnya. Negara kecil kalahkan negara besar. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Sudah cukup lah. Tapi boleh lagi kalau kita nak ambil pengaruh daripada pemimpin Cina. Betul? Boleh ambil? Di Cina pada waktu itu sedang berlaku revolusi. Rakyat bangun menentang British. Contohnya Dr. Sun Yat-sen. Ejaan biar betul. Ada juga tokoh daripada India. Orang India dia nak tokoh dia. Contohnya Mahatma Gandhi. Ejaan biar betul. Gandhi salah. Gandhi. Dia ada beza Gandhi dengan Gandhi. Mahatma Gandhi. Ada lagi yang dekat-dekat kita pelajar. Tak payah pergi jauh. Jos Rizal, betul? Atau kita panggil Hozir. Ada lagi dekat dengan kita lagi. Soekarno. Banyak jawapan. Kalau tak dapat bila balik, tengok buku, ya Allah senangnya. Masa itu menyesal. Hentak kepala kat dinding. Makan tak selera. Ayam nampak telur masin je. Masa itu tak guna dah pelajar. Cikgu Gani dah cakap dah dulu. Kenapalah dalam kelas tu aku makan. Tengok. Jadi gitulah. Cikgu Gani ajar makan. Dah lupa. Baik pelajar. Okey, soalan kebat. Jelaskan kepentingan semangat nasionalisme dalam memaju. Semangat nasionalisme ni pelajar potonglah, letak sikit semangat. Sayangkan negara. Dia lebih kepada setia lah pelajar. Kenapa pentingnya? Bila kepentingan, saya kata jawab guna apa? PES. Pentingnya semangat sayang dengan negara ini. Saya nak memastikan bahawa politik kita ni terus kekal. Yang mana kita mampu memerintah mengikut acuan kita sendiri. Contohnya suatu apa tahu rakyat tentulah. Contohnya suatu COVID. Kita menggunakan kaedah kita sendiri dalam memastikan COVID ini tidak menjadi satu wabak yang besar yang boleh mengancam nyawa rakyat Malaysia. Bagus jawapan Cikgu Gani. Saya punya jawapan. Bukan awak punya jawapan. Jawapan awak macam mana? Kena macam itulah juga. Baik. Soalan kedua pelajar. Ada tak lagi soalan? Nampak? Ni soalan negeri mana ni? Kelantan. Jelaskan latar belakang kesedaran nasionalisme di negara kita pelajar. Wah. Cuba tengok balik pelajar. Ini 2 poin berapa ni? 2 poin berapa? Bukan 2.1, bukan 2.2, bukan 2.3, bukan 2.4, bukan 2.5. 2.7. Buka pelajar. Kita nak tengok. Sekarang dah 9.22 dah. Tu saya kata sampai bab 2 je kita. Kita tempat ni. Okey. Ambil sedikit masa. Keluarkan poin. Saya bagi masa 3 minit untuk anak-anak cari.
3 minit cukuplah, kita dapatlah sedikit Kurang-kurangnya dapat sedikit gambaran lah Oh macam ini rupanya nak jawab Tak faham tanya, jangan senyap. Ya, soalan Kelantan. Kelantan. Soalan B tu tengok. A tu bukan 2.7 A bukan 2.7. Tengok betul-betul. Saya cuba tengok skema Kelantan ni. Ni soalan 5 ni pelajar Okey. Okey, jumpa ke? Dekat buku tab pun tak jumpa, macam mana kita nak jawab Dia punya point ni pelajar. Pelajar tengok dekat buku tab, jumpa tak ni? Zaman. Ada. 2.5. Okey, tengok. Dia kata jelaskan latar belakang kesedaran nasionalisme di negara kita. Nasionalisme negara kita ni mula bila pelajar? Bukan mula zaman British. Dia dah mula sejak lama dah. Dia bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dia dah bagi ke atas ni dah. Dia dah bagi jawapan lah cikgu. Ini pelajar, sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka ni, satu markah. Pada waktu itu. Zaman Kesultanan Melayu Melaka ini, kita tengok rakyat Melaka, semangat nasionalisme mereka bangun menentang siapa? Menentang Portugis. Jangan dengan ada tulis British. Apa hal pula British itu? Oh, mereka bangun menentang Sir Harold Michael yang mampuslah kita jawapan macam itu kan. Nak sonok sangat jawab, kita silap. Mereka ini menentang Portugis. Pelajar, siapa mereka ni? Sultan apa yang pimpin? Dekat buku teks dia tulis, pelajar. Ini Sultan Muzaffar Shah. Zaman, dipimpin oleh Sultan. Menentang Portugis. Dah dapat 3 pelajar. Berapa kali pelajar agak-agak? 3 kali pelajar. 1, 2, 3, 4. Oi, kau tak dapat. Nyesal pelajar Bukan Melaka saja pelajar. Kita kena ingat pada waktu itu, kita ada 2 kerajaan yang hebat di tanah Melayu ini. Selain Penaka, kita ada Kedah. Itu ialah Syarikat Hindia Timur Inggeris. Di Pulau Pinang kita belajar Syarikat Hindia Timur Inggeris. Lepas tu kita belajar SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Apa Syarikat Hindia Timur Inggeris ni pelajar? Mereka cuba bangun menentang baru betul British untuk mendapatkan semula Pulau Pinang dan menghalang pendudukan British di mana pelajar? Kedah. Jangan main-main dengan orang Kedah ni. Saya ni, ayah saya orang Kedah. Kedah ada Pasir Salak ni. Semua ada pelajar. Nanti 13 bulan kita pergi Pasir Salak. So kita program kita di UiTM bukan di Kuala Kansara tukar. UiTM Sungai Galah. Kita masuk U. Okey, baik pelajar. Clear soalan pertama pelajar? Okey, tengok soalan yang kedua. Ini banyak lagi. Cikgu boleh tak saya bagi tentang perjuangan zaman Datuk Seri Maharaja Lela? Boleh. Boleh tak saya bagi zaman Tok Janggut? Boleh. Sebab dia kata sehingga awal abad ke-20. Bolehlah bagi Tok Janggut. Bolehlah bagi Maharaja Lela. Itu yang kita tahu pun Okey, baik pelajar. Ada nak jawab lagi? Okey, clear? Ada nak tanya soalan ini? Okey, next pelajar. Soalan B. Inilah soalan giant killer awak. Tak dapat memang kita
rasa rugi. Dia minta markah berapa? 6. Kalau boleh paling sikit berapa? 2, betul? Dapatlah. Okey. Kita tengok dari segi media cetak. Terus kita bayangkan, bila media cetak, ingat pelajar, bukan surat khabar saja. Dia termasuklah novel, cerpen, apa lagi pelajar? Puisi, sajak lah. Sajak. Jadi media cetak ini dia novel, apa lagi kita sebut tadi? Cerpen, cerita pendek, puisi. Yang mana semua ini, ketiga-tiga ini, dia menceritakan tentang apa pelajar? Tentang penderitaan bangsa. Pelajar ambil poin pun tak apa dah ya. Penderitaan bangsa. Bagi contoh. Contoh apa kita nak bagi? Ada gambar buku lah pelajar dalam buku teks. Melo di Kuala Lumpur. Jumpa tak? Ada cerita. Cerita Arwang Putat ada, betul? Ada lagi apa dalam buku teks lagi? Pak Sako punya karya apa lagi? Takkan. Bagilah contoh satu. Dapat 3 pelajar. Ini bukan cerita main-main. Ini bukan cerita komo yang baca buku tebal-tebal, letak stiker, menangis-nangis, minta air mata. Sambung lagi. Tak habis lagi ni. Tak nak makan. Tak tanda lagi. Sambung lagi. Habis. Dah habis dah. Cuba buku sejarah kamu baca buku macam novel macam itu. Buku sejarah tak setebal itu. Nipis je belajar. Tak mau. Tanda tak ada. Ni setiap tanda. Kalau hilang tanda tu rasa dunia ni gelap. Baca novel kan. Lelaki dia tak baca novel macam ni. Baik, pelajar. Berkaitan dengan penulisan kreatif. Okey, tengok pelajar. Apa tu penulisan kreatif? Saya terbalik ni pelajar. Ini penulisan kreatif betul? Aduh. Okey, tak apa-apa. Okey, media cetak pula. Terbalik. Tadi penulisan kreatif. Okey, media cetak ini barulah kita katakan surat khabar. Dia ada akhbar pada waktu itu. Janganlah kita nak bayangkan harian Metro. Apa lagi? Sinar. Dia nama-nama pun media cetak. Apa fungsi media cetak waktu itu? Dia nak bagi maklumat. Sama macam kita ini baca surat khabar sebagai salurkan maklumat untuk menegur apa? Menegur British. Dia bagi. Dia perli sikit. Ingat pelajar. Jangan ingat orang British tak erti baca surat khabar. Tulis jawi. Tentu tak erti nak baca. Erti baca pelajar. Sebab kita jumpa kadang-kadang tok-tok kita yang bukan bangsa Melayu, Cina, India yang masih ada, dia boleh baca jawi dengan baik anak-anak. Betul? Dia boleh baca sebab waktu itu je ada. Dia baca jawi. Bagusnya. Kita pun alif ayam, alif ya mim ayam jadi buaya. Macam mana? Alif dia tahu dah. Itu je. Macam mana lah bangsa kita. Dulu zaman saya BM jawi pelajar ada sikit Baik pelajar. Bagi contoh. Apa media cetak kita nak bagi contoh pelajar? Tasar dalam Sarawak lah. Kalau Sarawak, Fajar Sarawak. Kita dah belajar dalam Melayu Union kan. Kalau akhbar di Tanah Melayu, di Semenanjung, jawi peranakan. Maksudnya dah ada waktu. Okey. Seterusnya adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan ni saya rasa pelajar boleh jawablah. Kita dah belajar tadi. Pendidikan moden dengan penubuhan madrasah. Atau pendidikan moden dengan penubuhan sekolah-sekolah. Contohnya MCKK. Dapatlah jawapan ni. Yang ini sama dengan soalan mana tadi? Perlis kau Okey, baik, good pelajar. Tengok soalan yang ini kita boleh jawab Ini dah jawab. Ini pun dah jawab. Tapi kebat ni boleh jawab ke ni? Apakah kepentingan sikap berwaspada? Kenapa kita perlu berhati-hati dengan kuasa asing? Ambil pengalaman kita zaman Jepun pelajar. Betul? Zaman Jepun, kita anggap Jepun ni sebagai apa pelajar? Penyelamat. Dia hulurkan tangan. Tulis jawi lagi pelajar. Rupanya ada udang
di sebalik mi. Tak boleh, kita hati-hatilah sikap berwaspada kerana kita dah ada pelajar. Kepentingan sikap waspada terhadap kuasa asing jelaskan. Kita perlu berhati-hati atas pengalaman sewaktu pendudukan Jepun. British pun sama pelajar. British yang pada asasnya tidak mengutamakan kepentingan orang Melayu. Dan kepentingan mereka ada ekonomi pada waktu itu pelajar. Dia pegang jawatan-jawatan penting. Kita belajar cerita ahli bukan? Kenapa bagi orang Melayu ini? Sebab ekonomi mereka masih pegang. Kita nampak. Jadi kita berwaspada lah. Jangan seronok sangat dengan Korea lah ya. Baju singkat sebelah ya. Seluruh warna-warni, jingga, coklat. Mana mahu pelajar ya. Kasut tadi, kasut warna hijau. Tali kasut warna purple. Tak ada saya tengok apa ni. Itu saya pergi ke apa? Pergi ke Ion. Waktu itu ada apa yang Jepun punya tu apa? Anime apa? Alantak koma lah. Pakai pedang lah bawa. Syekh lah bawa pedang lah. Make up tebal, rambut gini. Apa hal ni koma ni? Saya silap. Saya ni berada di negara mana ni? Satu Ion pelajar. Pergi makan pun sama. Dengan seksi nampak peha lah. Macam kartun kan dia buat kan? Make up tebal-tebal nampak mata. Rupanya ada program di situ berapa hari ya. Ramai lah budak-budak tiwa pula tu. Seronok lepas ngelejat. Macam pergilah tu kan. Tak kan? Baik. Yang lain ada lagi? Ada lagi baca? Bab 2 dia nak tanya, tengok balik. Okey, cuba tengok modul tiket to web 3 kita. Jangan kita tinggal. Okey. Okey, habislah bab 2 ni Boleh saya tutup bab 2 ni? Kita nak tutup belum. Satu lagi pelajar. Soalan Melaka pelajar. Jelaskan perkembangan nasionalisme di Thailand. Wow. Baik, Thailand ni pelajar, dia ada keistimewaan dia. Dia tidak pernah dijajah. Okey, baik. Kita nak tengok dalam buku teks pelajar, dia ada perenggan dia. Thailand ini dia ada pemerintah yang hebat. Yang pertama, tolong ingat nama ni pelajar. Raja Mongkut. Saya letak RM ni pelajar faham. Raja Mongkut. Apa Mongkut buat? Dia ini memodernkan, betul? Modernkan negara Thailand. Itu fakta. Macam mana modernkan? Bawa masuk orang barat dalam pentadbiran dia, betul? Contohnya, bagilah contoh. Contohnya apa? Pentadbiran apa? Kastam, polis, kewangan, immigration dan sebagainya. Jumpa ke dalam buku teks ni? Baik. Ini Raja Mongkut. Raja Mongkut ini diteruskan oleh anaknya RC. Ini bukan motor pelajar. RC. Raja Chulalongkorn. Raja Chulalongkorn ni dia meneruskan pemodenan ayah dia. Betul? Pemodenan yang dibuat oleh kedua-dua ini menyebabkan Thailand tak ada sebab dijajah oleh negara barat. Okey, jelas setakat ini? Okey, tengok dekat buku teks awak, jumpa tak? Tetapi ada juga semangat nasionalisme yang timbul. Ada juga rakyat yang bangun menentang. Tengok nama pelajar. Jumpa tak nama Pibul? Pibul apa? Songkram. Pibul Songkram ni dia menentang raja yang berkuasa apa pelajar? Nentang raja berkuasa mutlak. Nama rajanya ajak dia betul. Wajirawut ke Wijarawut? Wajirawut. Dia katakan bersikap boros, berkuasa mutlak. Jadi dia bangun menentang. Dia ada parti dia. Parti apa pelajar? Parti Rakyat. Dia tak bersorangan. Pibul Songkram ni tak seorang. Dia ada lagi partner dia. Apa nama partnernya? Nai Pridi
Panongyang ke Panongyang? Tengok betul-betul ejaan biar tepat. Baik. Kesan daripada penentangan ini, apa pelajar? Apa kesan penentangan dua tokoh ini? Apa kesan ni pelajar? Dia menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Dan nanti kita akan belajar secara tak langsung, dia menamat juga pengaruh Cina. Dia adalah akhbar, sekolah dan sebagainya. Ini kena tengok. Kenapa uniknya soalan ini? A itu Thailand. B ni Indonesia. Indonesia Raden Adjeng Kartini. Satu tokoh daripada keraton, istana mereka. Yang mana dia ada sebab bangun menentang Belanda, betul? Dia bangun menentang Belanda demi bangsa dia. Untuk perjuangan pendidikan dia, wanita. Dia ada buku dia. Hilang gelap, terbitlah terang. Ada lagi satu buku lagi. Jadi tengok di situ. Saya amat berharap pelajar, bila kita nak jawab bab ini, jawablah dengan betul-betul, bacalah dengan jelas. Okey? Okey, clear?